Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, untuk yang seterusnya adalah kita nak bagi tahu dulu kedudukan kaki ya. Kedudukan kaki ni kita bahagi kepada tiga. Yang pertama kita sebut sebagai, bagi nak mudah faham darjah. Yang pertama kita kata 0 darjah dan 45. Nampak? 0 darjah dan 45. Okey. Yang kedua 45 darjah, 45 darjah. Tengok. Kalau kita dari sinilah, kita akan jadi macam tu. Ni kalau ada. Okey, sekejap kita tunjuk lah. Yang ketiga adalah 45 darjah dan 90 darjah. Okey, nampak ah? Kita tengok ah. Contoh yang pertama, 0 darjah dan 45. Ini 0, 45. Kita tak mahu macam tu, macam tu. 0. Dia gerak. Kebiasaannya, kalau kita duduk dalam keadaan yang pertama ni, 0 darjah dan 45, kaki belakang kita akan sedikit menjinjit. Dia memang automatically dia akan jadi macam tu. Dia akan sedikit menjinjit. Okey. Untuk yang pertama ni dia ada kelebihan dan ada kekurangan lah. Kelebihan dia lebih pada nak menyerang lah. Kemudian dia orang kata lebih advance kalau dalam satu gerak yang lurus, ke belakang atau ke depan. Dia laju sikit lah. Memang momentum dia, daya dia kuat sikit. Bukan kuat, maksudnya laju sikit. Macam tu contoh kan. Tengok. Okay. Dan banyak lagi lah kelebihan dia. Tapi kekurangan dia juga ada juga. Kekurangan dia mudah hilang kestabilan. Kestabilan kita pun, kalau kita serang orang stabil lah, tapi kalau orang serang kita dia akan jadi macam goyah sikit. Satu. Yang kedua, dia kestabilan untuk menukar arah tu dia kurang. Kecuali dalam keadaan kita menyerang, sebab kita banyak letak kita punya berat kita di depan. Kita orang kata pivot kita tu di depan, bukan di belakang. Jadi dia memang untuk menyerang. Macam tu lah. Memang dia bersedia untuk menyerang. Okey, yang kedua ni 45 darjah, 45 darjah. Tengok 45. Okey. 45 ni kita banyak guna lah. Kita banyak guna sebab apa? Sebab dia stabil. Dia boleh ke depan dan boleh ke belakang. Kemudian dia tidak memberi tekanan yang banyak kepada mana-mana kaki. Kalau yang nombor 1, dia memberi tekanan yang banyak kepada kaki belakang. Sebab kaki belakang kita pun banyak menjinjit. Sakit ke kalau lama-lama. Dia akan jadi orang kata tarik orak paha. Orang kata sakit dekat hamstring, sakit dekat betih.
lepas tu silap, berat dia di depan. Tapi belakang walaupun kita tak letak berat yang kuat, tapi sebabkan dia menjinjit tu dia sakit. Yang kedua, kita letak berat dia di depan. Banyak di depan lah. Sakit juga sebab kita banyak menyerang. Contoh, kita banyak kaki ni akan sakit juga sebab banyak berat kita letak di depan. Kaki belakang sebab kita banyak menjinjit. Dia jadi macam tu lah, lebih kurang. Nak banding yang kedua ni, dia sedang-sedang, orang kata sedang-sedang elok. 45 darjah, 45 darjah, sedang-sedang elok. Okey, yang ketiga, 45 90. Tengok 45 90. Kaki depan 45, kaki belakang 90. Okey. Untuk yang nombor 3 ni, kaki belakang 90, kaki depan 45. Ini sebenarnya lebih kepada teknik yang silibus yang ketiga. Maksudnya bila kita lebih kepada kita nak defense, kita nak mengelak, evasif, kita kata evasif lah dalam bahasa Inggeris. Nak defend dan kita nak ubah direction. Jadi dia lebih kemah lah. Dia lebih stabil dia lebih tinggi daripada yang 1 dan 2. Kekurangan dia lebih kepada kita menunggu orang serang. Maksud dia kan dalam keadaan defensif kan, kita tunggu, kita elok, kita pergi. Macam tu lah maksud dia. Kita orang kata dia kurang agresif. Nak dibanding dengan nombor 1. Macam tu lah lebih kurang. Kekurangan dia juga adalah dia berat juga kaki belakang. Tadi nombor 1 berat kaki depan, ini berat kaki belakang. Dia bila terlalu lama kita main, kita akan rasa. Kalau sikit-sikit je tak rasa lah. Bila lama kita duk main, contoh sampai kita lawan kalau lawan ni lah gelanggang lah. Kalau lawan orang kata street fight ni, kita nak pergi habis cepat je kan. Tapi kalau lawan gelanggang, kita lama kita letak, kita akan rasa lah. Kalau kita letak kaki belakang lebih, kita akan rasa lebih pada kaki belakang, tekanan. Kalau kita letak kaki depan lebih, kita akan rasa lebih. Jadi kita akan main yang utama 45-45, nombor 2 tu. Kemudian ada masa kita switch, kita tukar kepada nombor 1, ada masa kita tukar kepada nombor 3. Itu lebih kepada kita punya kefahaman, penghayatan, kita punya inilah kepandaian kita pada pemikiran kita. Tak semua orang serasi. Ada orang dia serasi dengan nombor 1, ada orang dia serasi dengan nombor 2, ada orang dia serasi dengan nombor 3. Itu terpulang. Tapi kalau saya lebih pilih 45-45 lah. Ada masa saya pakai nombor 1, ada masa pakai nombor 3. Macam itulah maksud dia. Ini lebih kepada orang panggil development kita. Kita dah ada progress, kita buat research kita ada progress kita ada development. Research kita melalui training dan melalui sparring. Jadi kita dapat faham, nak guna nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3, kena sparring. Sama-sama lah kita lah, saya dan tuan-tuan. Kita kena sama. Daripada sparring tu lah kita akan faham mana footwork yang akan terbaik untuk kita, mana yang kita rasa lebih sesuai untuk diri kita. Macam tu. Tapi buat masa yang mula-mula ni, kita bukan tahap profesional, kita main semua lah. Kita main cara defensif, kita main cara mengelak, kita main cara agresif, kita main cara menyerang, kita main semua. Bila kita dah jadi tahap profesional, kita boleh pilih kita lebih sesuai cara mana. Adakah cara yang lebih, orang kata ni lebih sesuai. Itu terpulang pada teknik kita.
Okeylah. Itu saja, wallahu alam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.